الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu sekalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan di sisi Allah ialah taqwa. Alhamdulillah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Mustika Hadis iaitu muka surat 182. Sama kitab ni, hak kitab baru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya. Dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut keterangan Al-Quran pula, maka di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ertinya dia bubuh erti. Tapi ayat ini adalah ayatul kursi, iaitu suratul Baqarah ayat 255. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatul kursi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Kita baca selalu dah kan. Di sekarang ni kita baca insya-Allah untuk kita jatuh cinta dengan ayatul kursi. Karena disebut oleh Nabi SAW tentang kelebihan ayatul kursi. Jadi kita baca insya-Allah dengan keadaan kita kasih akan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita nak kasih? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu bila kita kasih ayat Allah, kita kasih kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti kita kena faham apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah sedang berbicara dengan manusia. Lagu mana boleh kita kasih kepada Allah kalau kita tidak faham apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ni insya-Allah kita ambil keputusan, kita nak cinta mencintai akan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang lain, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita iqra'ul Quran, bacalah kamu sekalian akan Quran. Pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan ni pesan untuk kita sekarang. Pesan untuk kita yang belum mati tapi akan mati. Orang yang ada dalam surau ni semua akan mati. Yang bagi kuliah akan mati, yang dengar kuliah pun akan mati. Kita adalah bakal orang yang akan mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sudah tentu apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan pada kita ketika kita sedang kita berada dalam kubur, tidak sama dengan bacaan Quran yang kita baca sekarang sendiri, yang kita faham, yang kita amalkan. Masya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah wahai umat Islam sekalian Al-Quran akan Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya nya Quran itu ya'ti, dia datang, dia akan datang. Jangan action dengan Quran, kan? Masya Allah, jangan action. Allahumma salli ala Muhammad. Malam-malam ambil Quran baca. Saya nak pesan kat saya, Zawawi, ambil Quran baca. Saya nak pesan pada tuan-tuan dan perempuan, tiap-tiap malam ambil Quran baca. Kalau tak tengok warta berita, kalau tak tengok warta berita tak rugi. Nak perbetul ayat kot silap. Tapi kalau tak baca Quran rugi tuan-tuan. Rugi kalau malam berlalu tiba-tiba kita tak baca Quran, rugi. Tak tengok warta berita tak rugi, tak dengar berita tak rugi. Tak dengar berita tak berdosa. Masya Allah. Tetapi kalau kita meninggalkan berita-berita dalam Quran, kita tidak membacanya, kita jadi orang yang rugi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam berlalu tanpa Quran rugi, siang berlalu tanpa Quran rugi. Masya Allah. Walaupun sibuk kita setara mana, kan? Walaupun kita busy sampai jadi businessman, Allahu Akbar, kalau kita sibuk lalu tidak sempat untuk kita membaca ayat-ayat Allah, maka kita jadi orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, dia menjadi orang yang memberi syafaat. Quran menjadi syafaat, pembela, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara ayat Allah yang kita nak baca, kita nak amalkan, ialah ayatul kursi yang banyak kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara yang menghalang seseorang. Orang yang mana apabila selesai akan sembahyang fardunya, dia membaca akan ayatul kursi. Di antara ayat Quran yang dia baca, di antara zikir yang dia baca, Quran yang dibacakan, ayat-ayat Quran yang dia baca lepas daripada sembahyang, dia baca ayatul kursi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang buat demikian, maka tidak ada perkara yang menghalang dirinya, orang yang beramal yang demikian, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangnya kecuali mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mati? Sebab sudah tentu tidak boleh masuk dalam syurga Allah kecuali kena mati dulu.
Ini sabda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengok dalam almari sebelah kiri tuan-tuan tu ada hadis-hadis di antaranya hadis yang menyebut tentang kelebihan ayatul kursi. Jadi kita baca sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Artinya, tengok arti dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang berhak disembah. Allahu la ilaha illa, kecuali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kecuali dia al-hayyu, yang tetap hidup. Ni yang dimasukkan dalam kitab ni. Al-hayyu, yang tetap hidup. Al-qayyum, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak mengantuk, usahakan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih, tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan izinnya, yakni dengan izin Allah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, yakni memberitahu kepadanya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi. Yang tu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, yakni untuk menjaga serta memelihara kedua-duanya, iaitu alam langit dan juga alam bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terkandung di dalamnya nama-nama Allah.
puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antara petua alim ulama menjadikan ayat ini, ayat kursi, bila kita sembahyang hajat, elok di antara ayat yang kita baca ialah membaca ayatul kursi. Rakaat yang pertama, surah yang dibaca di antara yang menjadi pilihan jika nak, iaitu membaca akan ayatul kursi, kerana di dalamnya terkandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada asmaullahul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, bagi Allah taala itu asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, panggillah Allah, biha, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi SAW, di antara cara untuk kita mohon pada Allah supaya doa kita diqabulkan oleh Allah ialah seru dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terkandung dalam Asmaullahul Husna. Ayat suci ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Yang pertama, yang nak ayat yang menjelaskan kepada siapa? Kepada kita hadirin hadirat, kepada kita ni, kepada kita, supaya kita kenal Allah, supaya kita rasa keagungan Allah Ta'ala, supaya kita rasa kekerdilan kita, supaya bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila dengar tu jadi lagu mana? Dia jadi tak boleh duduk, dia rasa terpanggil untuk datang rumah Allah. Itu di antara natijah apabila kita faham ayat-ayat Allah, rasa keagungan Allah, rasa kekerdilan diri kita, insan yang lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, action je, sombong je kepada Allah, buat tak hirau saja kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita yang besar. Kita tidak menghiraukan panggilan daripada Allah yang menyeru kita supaya datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita sembahyang kan kita ada kalimah Allahu Akbar daripada takbiratul ihram. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka takbiratul ula arba'ina yauman, sesiapa yang dia tidak meninggalkan takbiratul ula iaitu takbiratul ihram bersama-sama dengan imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar arba'ina yauman, sebanyak 40 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu, maka bagi orang itu bara'atani, dua pelepasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku jamin baginya dua pelepasan. Siapa yang selama 40 hari, tuan-tuan tahu 40 hari? Kalau tak tahu 40 days, kata orang putih. Allahumma salli Muhammad. Selama 40 hari, masya-Allah, dia tidak meninggalkan takbiratul ihram, masya-Allah. Ni tuan-tuan orang lelaki ni. Jadi kalau satu hari 5 kali takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, 5 darab 40, 200 sembah kali, 200 waktu straight. Masya Allah, kata Nabi SAW, siapa yang dia dapat demikian, lahu, maka baginya bara'atani, dua pelepasan, kata Nabi SAW. Apakah dua pelepasan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, bara'atum minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah. Masya Allah. Cuba try tengok, ambil diary tanda,
Allahumma salli ala Muhammad, tanda. Subuh sempat, Zuhur sempat, Asar sempat, Maghrib tak sempat, mula lain pula. 40 hari hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dua pelepasan yang disebut oleh Nabi SAW, yang pertama bara'atun minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, wa bara'atun minan nifaq, pelepasan daripada sifat munafik. Ini kata Nabi SAW. Kalau kita tengok pun Masya Allah, memang Masya Allah, orang yang bila dia dengar Allahu Akbar, dia tidak ada benda lain kecuali mengagungkan Allah, bersegera meninggalkan pekerjaan lain untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, betapa tulus ikhlas hatinya menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada dia pelepasan daripada api neraka Allah dan juga daripada sifat munafik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sambung balik, dia tak habis lagi. Ayat suci ini kata dia, Ayatul Kursi ni bukan nak suruh baca saja faham. Dah lama dah, daripada bila kita baca ayat kursi ni, sejak daripada tadika dulu baca ayat kursi, daripada umur 6 tahun sampai 46 tahun sampai 56 tahun. Allah Akbar, lama dah. 40 tahun dah baca, 30 tahun dah baca, 50 tahun dah baca, tiba-tiba tak faham makna ayat kursi. Kita kesian dekat diri kita kan, kesian kita, kesian kat kita baca saja tiba-tiba tak faham. Masya Allah. Jadi mari kita sama-sama insya-Allah ambil langkah memahami. Ayat suci ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang pertama, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Ada Tuhan lain tak? Tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah, tak ada Tuhan illa kecuali Allah. Allah lah. Sebab itu kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, insya-Allah dengan rahmat Allah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Masya-Allah. Allahu Akbar. Bukan senang nak dapat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena hidup dengan keadaan hidup mentauhidkan Allah, hidup sayang pada Allah, hidup mengutamakan Allah, hidup memberi keutamaan kepada panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, sayang Allah Subhanahu wa taala, sayang hukum hakam Allah, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita diberi anugerah pada akhir kalam kita ialah la ilaha illallah. Siapa yang boleh berbuat demikian, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita doa pada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sebab tu kita duk didik diri kita ni, duk pujuk diri kita sayang Allah. Lagu mana nak tunjuk bukti sayang Allah? Datang rumah Allah, subuh-subuh datang sembahyang subuh jamaah, kerana sayang pada Allah, kerana sayang kepada Nabi SAW. Lagu mana nak masuk syurga kalau Allah panggil kita tak mau pergi? Lagu mana Nabi SAW nak bagi syafaat kalau rumah Allah kita tidak berjinak-jinak dengannya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita kena tanya kita sekarang, lagu mana aku nak dapat syafaat Nabi kalau aku sendiri tak buat,
benda yang dicintai oleh Nabi SAW. Tak ada tempat yang lebih dikasihi oleh Allah atas muka bumi kecuali rumah-rumah Allah, masjid, surau, tempat yang diazankan, yang diseru azan, kita datang ke tempat tersebut, maka itu tanda kita kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah dan dipatuhi. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Sambil baca tu sambil bubuh makna dia bawah dia. Sebab nak didik hati ni. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bila kita baca dengan faham, baru rasa hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baru rasa kerdilnya kita Allah. Tak ada Tuhan lain dah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah dan dipatuhi, inilah Allah Subhanahu wa taala. Menolak Tuhan lain. Dunia tak boleh jadi Tuhan, manusia jangan dijadikan Tuhan, perniagaan kita jangan dijadikan Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya hanya Allah yang berhak kita sayang nombor satu, dan yang patut kita sembah dan untuk kita patuh ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dialah sahaja yang hidup secara mutlak. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Al-hayyu, dialah sahaja yang hidup secara mutlak, terlepas daripada pengertian hidup yang difahami oleh manusia. Kita ni daripada tak ada jadi ada. Kita daripada tak ada bagi ada. Siapa yang bagi ada kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeza dengan Allah. Allah adalah Allah Tuhan yang hidup secara mutlak. Allah Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup, dan dia terlepas daripada pengertian hidup yang difahami oleh manusia. Kita daripada tak ada, kemudian akan mati. Allah senantiasa hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, dialah sahaja yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya serta memberikannya segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Bukan saja Allah Al-Hayyu, Allah juga Al-Qayyum. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengurus, Allah yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Hadirin hadirat, alam seluruhnya ditadbir oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam seluruhnya, yang mentadbir, mengurus, yang memberi rezeki, segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah, masya-Allah, hebat, agung. Sebab tu bila kita baca ayat kursi ni, kita faham, kita jadi orang yang rasa hina dina di sisi Allah. Kita tak berani sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, maha suci ia daripada letih, lesu atau lalai. Ayat mana tu? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahumma salli Muhammad. Allah, dia tak mengantuk, dia tak tidur. Kita mengantuk, dalam kuliah lagi sedap mengantuk. Kuliah sini tak apa, kuliah tempat lain, mengantuk. Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Allah tidak mengantuk. Naum, Allah juga tidak tidur. Kita mengantuk, kita tidur. Tetapi Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Maha suci Allah daripada letih, lesu atau lalai, atau mengantuk ataupun tidur. Yang kelima, Allah menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak yang meliputi. Ayat mana tu? Ayat seterusnya, ma lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, baginya lah, miliknya lah, milik Allah lah. Lahu, kepunyaannya lah, yakni kepunyaan Allah lah. Ma fis samawat, ma apa yang fi pada di dalam as-samawat, 7 lapis langit, semua hak Allah Ta'ala punya. Semua hak Allah Ta'ala punya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa dan ma apa yang fil ard, fi di dalam, pada al-ard, pada bumi, semua milik Allah. Mana ada milik kita? Tak ada. Tak ada. Rumah kita milik Allah, tanah kita milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, hak di langit semua Allah punya, hak atas bumi semua Allah punya. Bertam perdana Allah punya, bertam putera Allah punya, bertam indah Allah punya. Apa lagi ada? Bertam permai Allah punya, Malaysia Allah punya, Amerika Allah punya, dunia Allah punya. Allahu Akbar. Agungnya Allah, hebatnya Allah. Kita baru beli rumah 2 tingkat, action dah, tak mau pergi surau. Bukan orang sini, orang tempat lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak balik pada Allah ke kita? Kita tanya, kita tak balik pada Allah kan? Beli rumah besar sikit, beli kereta besar sikit, Masya Allah, ada pintu pagar automatik, remote control, Allahu Akbar kan, gated, guarded, apa lagi, Allahu Akbar, ada anjing kucing jaga pintu pagar, Allahu Akbar. Kita sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua Allah punya. Kita kena sedang semuanya milik Allah. Isteri kita pun milik Allah. Allah bagi pinjam je, ada agreement dia, Masya Allah. Hadirin hadirat, ini dia yang dikatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bila baca tu bubuh, ketuk hati, lahu, baginya lah, kepunyaannya lah, ma fis samawati wa ma fil ard. Ma apa yang fis samawat, yang duduk di langit semua hak Allah, wa ma fil ard, dan apa yang di bumi semua Allah Ta'ala. Jadi nak sombong lagu mana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian? Kayalah secara manapun semua milik Allah, pangkat besarlah setinggi manapun semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ruang, tidak ada ruang bagi manusia untuk sombong pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila baca Fatihah, baca dengan faham, dengan reti, dengan rasa kerdil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji, segala bentuk puji, semua puji-pujian lillah, balik pada Allah Ta'ala. Aku tak ada apalah ya Allah kan, tak ada apa. Hadirin hadirat, satu hari akan mati. Allahu Akbar. Sambung. Lajak pula malam ni. Tadi bagi tahu Kak Nah tak larat. Nombor 6, bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Itu Allah. Allah nak buat lagu mana, ikut suka Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada sesiapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya, atau yang dapat menolak keputusannya, atau yang berani mengubah apa yang telah ditentukannya dan dikehendakinya, sama ada dengan meminta syafaat, yakni pertolongan, atau mengemukakan rayuan, kecuali setelah ia diizinkan. Maka pada ketika itu ia tunduk, mematuhi dan memohon syafaat dalam lengkungan yang dibenarkan
sesuai dengan keadaannya. Ini ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa hak boleh bagi tolong, tak ada siapa yang boleh bagi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita kena faham. Yang berkuasa ialah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang berkuasa ialah Allah. Kita tak ada kuasa. Amerika tak ada kuasa. China juga tak ada kuasa. Rusia tak ada kuasa. Allahu Akbar, yang maha berkuasa Allah. MH370 hilang, kita tak ada kuasa. Kalau Allah tak bagi jumpa, tak jumpa-jumpa. MH17 daripada Amsterdam nak sampai tak sampai. Allah, dia maha mengetahui, dia maha mengkendaki. Fa'alun lima yurid. Fa'alun, fa'alun, maha berbuat ia, sangat berbuat ia, bukan buat je, sangat berbuat ia. Fa'alun lima yurid, terhadap apa yang Allah nak buat, Allah buat. Ini menunjukkan kuasa Allah Ta'ala di luar daripada kekuasaan manusia. Hadirin hadirat, jadi saya nak sebut betapa bila kita faham sikit pun, baru faham sikit, kena rasa, sudah rasa kekerdilan kita di sisi Allah Ta'ala. Yang ketujuh, maha mengetahui akan keadaan sekalian makhluknya, meliputi segala apa jua yang sedang mereka hadapi atau yang tidak kelihatan kepada mereka, daripada segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Sebaliknya mereka sendiri tidak mengetahui sesuatu pun daripada apa yang diketahui oleh Allah, kecuali apa yang dikehendaki mereka mengetahui. Ayat mana tu? Ayat seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu, Allah mengetahui. Kita tahu tak? Tak tahu, kecuali kalau Allah bagi tahu je. Minta maaf kan kita kata MH370, kalau tak bagi tahu lagi tak jumpa. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka, yakni apa yang akan datang, Allah tahu dah. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka ataupun apa yang telah berlalu, Allah Ta'ala tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Inilah yang dijelaskan pada perkara 7. Sebaliknya mereka sendiri, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, mereka sendiri tidak mengetahui sesuatu pun daripada apa yang diketahui oleh Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki mereka mengetahui. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam taman kita ni berapa ekor anak-anak? Tuan-tuan tahu tak? Allah tahu. Rumah siapa lah ni ada anak-anak dah. Kalau Allah bagi tahu, Allah tunjuk, dia buat jalan anak-anak. Tapi kadang-kadang tak tahu lagi, tapi dah ada dah. Satu hari dia akan timbul, kalau Allah menghendaki. Semua dalam pengetahuan Allah. Berapa ekor anak-anak Allah tahu. Masya Allah. Apa yang akan berlaku Allah tahu dah. Lagu mana? Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa batang pokok, berapa bilangan daun, daun yang jatuh, yang telah jatuh, yang akan jatuh. Allahu Akbar. Berapa ekor ikan apa? Ikan kapi hak duduk dalam rumah jiran kita, yang duduk dalam parit, ikan keli lagi, semua dalam pengetahuan Allah. Ikan temenung, sejak pada Tok Wan, Tok Nek kita dulu sampai lah ni duk ada lagi duk temenung dan kembung, kan? Dua-dua sifat yang kita bagi nyakit belaka, temenung, kembung. Allahumma salli ala Muhammad. Allah maha mengetahui. Allah yang bela, ada kita bela ikan temenung, kita tak bela, Allah bela. Kita beli ikan temenung, tiba-tiba temenung tak mau main surau,
tak mau main masjid, bukan sinilah, ni di taman lain, minta maaf kan, minta maaf. Di taman lain noh, makan ikan Allah punya, makan sotong Allah punya, makan ketam Allah punya, makan derayan Allah punya, makan moktan Allah punya, makan dokong berdokong-dokong berkilo-kilo Allah punya. Rumah Allah tidak mau datang, sombong, action pada Allah Subhanahu wa taala. Lah ni buat dokong sendiri, buat ikan temenung sendiri, buat nak kata kat kita lah, baru patut dan wajar kita sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Ni ikan PMB, ikan Allah kan. Allahu akbar. Tiba-tiba kita sombong pada Allah taala, tak kena lagu. Sambung nak pergi habis ni. Tuan-tuan minta maaf, kita perhabis ni, kita habis. Yang ke-8 pula, dialah sahaja pemerintah agung, kebesarannya dan ilmunya meliputi langit dan juga bumi. Ayat mana tu? Ayat seterusnya Allah SWT Muhammad, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Yang ke-8 dia kata dialah sahaja pemerintah agung, kebesarannya dan ilmunya meliputi langit dan juga bumi. Ini kita dah hurai dah sikit sebanyak. Yang ke-9 dialah, yakni Allah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan, tiadalah menjadi keberatan atau kesukaran kepadanya menjaga dan memelihara alam langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-dua alam ini. Masya Allah, hebatnya Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini di antara petua yang diberi oleh alim ulama. Jangan ada yang kata bid'ah pula. Saya sebut awal-awal. Petua yang diberi oleh alim ulama mengulangi wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma, ulang 7 kali. Ayat kursi ini dibacakan dalam rumah, ulang yang ni 7 kali. Nak lawan dengan syaitan, nak lawan dengan senjata yang diberi oleh Allah. Pasal syaitan pun Allah bagi jadi, manusia pun Allah bagi jadi, maka sumber kekuatan itu dengan Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma diulang 7 kali, baru wa huwal aliyyul azim. Kalau tak mau ulang pun tak apa, tak usah ulang, baca aja. Baca dalam rumah, boleh dibaca 4 penjuru, ikut arah tawaf, penjuru ni, penjuru ni, penjuru ni, penjuru ni, ikut arah tawaf. Minta pada Allah, aku baca kursi Allah, tolong pagar rumah aku daripada syaitan jin. Cuma jangan jadi jin pula dalam rumah kita. Kalau kita jadi jin, nak lagu mana nak hambat jin? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu Nabi SAW suruh masuk dalam rumah baca bismillah. Jangan masuk dalam rumah kecuali terlebih dahulu baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab bila kita balik ni tuan-tuan dan perempuan, syaitan ikut kita. Dia kata tadi daripada dengar tazkirah, aku nak kita tazkirah pula, kata syaitan. Dia ikut, tapi bila kita baca bismillah, syaitan tak boleh masuk, dia berada di luar. Bagi salam. Bila bagi salam kepada ahlikum, kata Nabi SAW, takun barakatan, maka akan ada keberkatan pada ahli keluarga. Masya Allah. Nak dapat keberkatan, bagi salam. Jangan masuk, oi, jangan. Orang Islam bagi salam, akan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang dipesan oleh Nabi SAW. Jadi yang ke-9 ni, dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan, tiada menjadi keberatan atau kesukaran. Wala ya'uduhu, hak tu, wala dan tidak, ya'uduhu menjadi keberatan atau kesukaran kepadanya. Tak sukar untuk Allah, tidak sukar. Untuk apa? Hifdhuhuma,
untuk memelihara kedua-duanya, langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Dah berapa, tak tahu berjuta tahun dah ada langit, ada bumi. Pernah runtuh langit lagi? Ada? Tak pernah. Allahumma salli. Ada tiang yang sokong langit. Tuan pergi kat Beijing dulu, ada jumpa tiang? Ataupun satu aeroplan telah jatuh kerana melanggar tiang langit? Tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Khalaqas samawat. Dialah yang telah menciptakan as-samawat, 7 lapis langit, bighairi amadin. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Bighairi amadin, tanpa tiang. Allah kata aku buat langit tak ada tiang. Tarawunaha, yang kamu pakat tengok tu, tak ada tiang pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita buat rumah boleh tak ada tiang? Surau tak nampak tiang? Ada tiang dah tu. Dia plaster siap, tak nampak. Allahumma salli Muhammad. Ada tiang, ada beam dia, ada bumbung dia. Allahu Akbar. Hujan lebat bocor. Kita jaga rumah kita, anak-anak bocor, keput, apa lagi, tersumbat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjuta-juta tahun memelihara langit dan juga bumi, sehingga dikehendaki oleh Allah kiamat hancur. Siapa yang menghancurkan? Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu biyaumil qiyamah. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Allah suruh baca Quran. Jangan baca Straits Times je, jangan baca The Star saja, orang putih. Tapi hak Arab ni baca, jangan baca, tengok makna dia. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, akhirat kan nak hidup selama-lamanya. Kan? Ni saya kata kat saya lah, tuan-tuan jangan terasa. Saya kata kat saya, kan kita nak hidup di akhirat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Nak duduk di akhirat selama-lamanya ni, nak duduk dunia sekejap je. Nak duduk dunia sekejap je, tak apa, duduklah. Bukan tak pergi duduk. Tapi jangan duduk buat perangai macam nak duduk lama. Nak pergi Kuala Lumpur, berhenti dekat R&R, apa, Bukit Merah, dia tak mau pergi dah Kuala Lumpur. Dia duduk tahun tu, dia order pasir, dia order simen, dia dapat rumah. Inna lillah, gila orang kata. Allahumma salli Muhammad. Nak pergi Kuala Lumpur, hadirin hadirat, kita nak pergi kepada akhirat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata Allah, tidak menjadi kesukaran kepada Allah untuk memelihara kedua-duanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang 10, yang terakhir sebelum paragraf akhir insya-Allah. Yang ke-10, dialah jua yang maha tinggi. Ayat akhir tu, Allah SWT Muhammad, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwa, dan dialah al-aliyyu, dialah yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Dialah jua yang maha tinggi. Tinggi apa? Tinggi kebesaran dan kemuliaannya. Masya Allah. Allah Tuhan punya alam seluruhnya, tak hebat tuan-tuan? Bumi, langit, matahari, bulan, segala makhluk, semua milik Allah. Hebatlah. Allahumma salli Muhammad. Kita bela ikan dalam akuarium pun sekejap-kejap mati, kan? Terlebih makan mati, tak bagi makan mati. Allah jaga dalam lautan Hindi, lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan mana lagi. Allahu Akbar. Allah jaga. Subhanallah. Subhanallah. Wa huwal aliyyul azim. Dialah jua yang maha tinggi, al-aliyyu, yang maha tinggi kebesaran dan kemuliaannya. Tidak ada yang mengatasinya. Dan dialah jua yang maha besar, azim.
azim, yang maha agung, maha besar kekuasaannya, yang tidak ada bandingannya. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini 10 perkara yang kata dia bila kita baca ayat kursi kita jatuh cinta dengan Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kebesaran Allah, rasa kerdil kita dan rasa kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan paragraf yang akhir ayat suci ini, penutup dia kata, sebagaimana ia menerangkan sifat-sifat Tuhan yang Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya janganlah menunjukkan amal ibadatnya melainkan kepada Allah. Dia pesan kat kita bahawa bila kita buat amal mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Ayat daripada suratul Kahfi, ayat akhir kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tolong ikhlas dan sila semak keikhlasan kita, hadirin hadirat, supaya bila kita buat ni, buat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dan janganlah ia bertanggungjawab mematuhi melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengerjakannya daripada segala amal kebajikan. Yang pertama kata dia ikhlas. Yang kedua, pastikan bahawa kita hidup memegang amanah daripada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala sahaja daripada benda kebaikan. Hak tak baik tak usah buat. Boleh? Boleh nak? Ni kita kena pesan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pastikan bahawa yang kita buat yang baik-baik saja, yang kita makan yang baik-baik saja, yang halal tayyiban, yang minum pun begitu juga, yang hisap mana? Sebut pia kan, hisap rokoknya baik tak baik? Jawab sendiri. Tanya iman. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pesan dia kepada kita. Tang bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan disoal oleh Allah. Demikian juga hendaklah manusia hati kecilnya dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah Ta'ala yang mentadbirkan urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya. Dan hendaklah dia mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Yang akhir sekali kata dia, hati kecil manusia dan keseluruhan hidup manusia terikat kukuh dengan Allah. Biar kita ni merasai Allahumma Muhammad kehadiran, merasai bahawa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan kita menghimpunkan rasa cinta kita kepada Allah dan pada waktu yang sama takut mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala, hati kecilnya dan keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah Ta'ala yang mentadbirkan urusan hidupnya dan urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya. Dan hendaklah dia mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat, seperti mana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, insyaallah kita akan sambung. Dan bahawa manusia tidak mempunyai hak milik yang asal dalam sesuatu jua pun. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.